أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid, bersama pembelajaran kita pada perkara tauhid di muka surat 53 berkenaan dengan sifat harus bagi Allah Ta'ala. Alright, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 8. Sifat harus bagi Allah Ta'ala. Sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala hanya satu, iaitu memperbuat sesuatu perkara atau tidak memperbuatnya. Allah berhak bertindak mengikut kehendaknya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan di dalam kerajaannya, maka Allah boleh memperbuat mengikut kehendaknya dengan tiada sesiapa pun boleh melawan atau menegahnya. Kerana tiap sesuatu yang ada di dalam alam ini adalah makhluk ciptaannya. Dialah Tuhan yang menjadikan baik dan buruk, manfaat dan mudarat, taat dan ingkar, dan lainnya. Maka kesemuanya itu harus pada hak Allah Ta'ala. Tidak boleh dikatakan sesuatu perbuatan Allah itu tidak baik, kerana Allah tidak sekali-kali mengambil manfaat daripada sesuatu dan tidak memberi mudarat kepadanya sesuatu apapun. Semua perbuatannya berlaku kerana menurut hikmah-hikmah muslihat keadilannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dari Al-Quran, Allah bersifat basar. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Artinya, dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Iaitu Tuhan tidak akan mengazab hambanya yang tidak bersalah. Baik murid, yang terakhir ini dalam kitab Tauhid Darjah 4, murid akan mempelajari sifat harus bagi Allah Ta'ala. Sifat harus, ya. Sebelum ini murid-murid dah belajar apa dia sifat yang wajib. Kemudian apa dia sifat yang mustahil. Dan kali ini murid-murid belajar apa dia sifat harus. Sifat harus bagi Allah Ta'ala. Baik murid. Sifat harus ni apa? Sifat harus ini iaitu memperbuat sesuatu perkara atau tidak memperbuatnya. Itu. Nak buat ke, tak nak buat ke. Harus bagi Allah Ta'ala. Sifat harus pada hak Allah Ta'ala satu. Iaitu inilah, memperbuat sesuatu perkara atau tidak memperbuatnya. Nak buat atau tak nak buat, harus bagi Allah Ta'ala. Allah berhak bertindak mengikut kehendaknya. Baik, ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Nak buat atau tak nak buat. Seperti contoh, Allah nak cipta manusia. Tidak ada siapa pun yang boleh paksa atau tidak ada siapa pun yang boleh tegah. Allah nak buat ikut kehendaknya. Ikut kehendaknya. Dia nak membuat atau tak nak buat, boleh. Contoh dia tak nak buat, maka manusia tidak akan jadi. Tetapi dia nak buat.
ikut kehendak dia adalah harus dia nak cipta manusia, maka kita terjadi. Begitu juga binatang, kalau Allah nak buat ikut kehendak dia, tak ada siapa pun yang boleh larang ataupun tiada siapa pun yang boleh paksa Allah Ta'ala. Ini harus bagi Allah nak buat atau tak nak buat, itu je. Dikatakan sifat Allah Ta'ala yang harus ni satu saja, inilah satu. Memperbuat sesuatu perkara atau tidak memperbuat. Nak buat atau tak nak buat, itu adalah sifat harus bagi Allah Ta'ala. Baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan di dalam kerajaan. Allah ni kan berkuasa, betul kan? Dan nama dia Tuhan, dia berkuasalah dalam kerajaannya. Kerajaannya apa? Dunia ini, alam ini dan segala isinya, semua dia yang punya. Tidak ada satu pun tempat yang bukan Allah punya. Alam lain ada tak? Tak ada. Semua di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Ada tak kerajaan lain? Tak ada. Baik. Maka Allah boleh memperbuat mengikut kehendaknya. Ikut kehendak dia lah. Dia semua buat ikut kehendaknya. Dengan tiada siapa pun yang boleh melawan atau menegahnya. Tak ada satu orang pun boleh lawan ataupun tegah. Kerana tiap sesuatu yang ada di dalam alam ini adalah makhluk ciptaannya. Tidak ada satu pun yang bukan makhluk Allah Ta'ala. Semua adalah makhluk Allah Ta'ala. Dialah Tuhan yang menjadikan baik dan buruk. Baik dan buruk ni semua daripada Allah. Manfaat dan mudarat daripada Allah juga. Baik dan buruk, manfaat dan mudarat, taat dan ingkar, dan segala lain-lainnya. Semuanya Allah yang memperbuat. Maka kesemuanya itu harus pada hak Allah Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala nak buat atau tak nak buat. Nak buat apa? Nak buat baik dan buruk. Harus bagi Allah Ta'ala. Manfaat ataupun mudarat harus bagi Allah Ta'ala. Taat dan ingkar harus bagi Allah nak ciptakan atau lain-lainnya. Baik, tidak boleh dikatakan sesuatu perbuatan Allah itu tidak baik. Tak boleh kita katakan, ni Allah salah buat ni ataupun tak baik ni. Tak ada. Tak boleh kita katakan tak baik. Kerana Allah tidak sekali mengambil manfaat daripada sesuatu. Allah buat apa-apa tak ada ambil manfaat pun. Kalau kita buat sesuatu kan kadang-kadang kita nak upah. Dan kadang-kadang kita nak pahala. Kadang-kadang kita nak pujian. Itu kita. Allah tak harap tu semua. Kerana Allah tidak sekali-kali mengambil manfaat daripada sesuatu. Dan tidak memberi mudarat kepadanya sesuatu apapun. Semua perbuatan yang berlaku kerana menurut hikmah-hikmah musnad. Allah buat sesuatu ini semua adalah menurut hikmah-hikmah. Yang ini apa? Hikmah-hikmah ni kebijaksanaan. Muslihat, keadilan. Ada rahsia-rahsia yang tersembunyi di balik keadilan Allah Ta'ala. Allah ni maha adil. Dia buat orang kafir adil, dia buat orang Islam tu adil. Allah buat dengan keadilan. Kerana Allah dah bagi pilihan. Kau nak masuk Islam ke kau nak duduk dalam keadaan kafir saja. Begitu juga. Kau nak kerja ke tak nak kerja. Allah maha adil. Kau nak rezeki ke tak nak rezeki. Allah maha adil. Allah jadi orang miskin, itulah keadilan Allah Ta'ala. Allah jadi orang kaya, itulah keadilan Allah Ta'ala. Tidak ada satu benda yang kita katakan Allah zalim. Bahkan kalau kita katakan Allah tu zalim, kita yang bersalah, kita yang salah. Allah ini maha adil. Allah ni maha adil. Allah jadikan orang miskin pun adil. Allah jadikan ada orang kaya pun adil. Itulah keadilan Allah Ta'ala. Baik. Baik, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dalil Al-Quran beri yang sifat tentang sifat basar. Ini sifat basar. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hamba. Apa yang berlaku pada kita, ada orang miskin dikata Allah zalim, itu kesalahan kita. Kita tak boleh kata Allah zalim. Kerana Allah ciptakan kita dalam keadaan kita miskin, semua ada manfaat yang tersembunyi di sebaliknya. Ada pula Allah jadikan kaya, pun ada manfaat di sebalik yang tersembunyi.
Baik, yang ini Tuhan tidak akan mengazab hamba-Nya yang tidak bersalah. Allah tidak akan mengazab hamba Allah Ta'ala yang bersalah. Orang yang miskin, orang yang miskin yang tidak ada harta, kan, Allah tidak akan azab dia, kan, dengan kemiskinannya. Begitu juga orang kaya, Allah tak akan mengazab dia dengan kekayaannya. Tapi Allah nak menilai kat mana? Kepada ketakwaannya. Orang miskin dia kena sabar atas kemiskinannya. Orang yang kaya dia kena sabar atas kekayaannya. Orang yang pandai dia kena sabar di atas kepandaiannya. Orang yang miskin dia kena sabar atas kebodohannya. Semua kena sabar. Kenapa? Orang kaya bila dia bersabar atas kekayaannya, dengan harta yang Tuhan bagi itu, dia kena memberi kepada orang lain, kena berkongsi kepada orang lain. Tapi orang yang miskin, dia kena miskin atas kesusahan dan dengan kemiskinannya. Dia tak perlulah keluarkan duit cari orang nak untuk sumbang. Kerana apa? Kedua-duanya ni akan pertikai nanti. Allah pertikai. Engkau dah dibagi harta, tapi apa engkau manfaatkan? Engkau penuhkan perut engkau sendiri ke? Kalau penuhkan perut sendiri, besok Allah tanya. Begitu yang miskin, Allah tak tanya. Sebab dengan kemiskinannya. Begitu ke orang yang pandai. Orang yang pandai, dia akan berdiam diri, tak menegur orang yang tak pandai. Dia wajib menegur kepada orang yang tak pandai. Tetapi orang yang tak pandai, Allah tak akan pertikai atas kebodohannya. Kerana dia memang yang tidak tahu. Maka Allah maafkan dia. Yang ini, Tuhan tidak akan mengazab hamba-Nya yang tak bersalah. Itu tak bersalah lah. Baik. Murid, sekian untuk itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.